Kisah Parang Panjang Sungai Manik ini adalah kisah benar dan kisah yang perlu diketahui oleh anak cucu kita. Kisah ini adalah kisah orang Melayu menentang komunis. Saya ceritakan dari 3 aspek utama. Yang pertama, sebelum, semasa dan selepas. Maka tuan-tuan, di waktu malam sebelum peperangan ini berlaku, mereka nak menyerang di sesuatu tempat, mereka mengaji Al-Quran di sebuah surau di Kampung Parit Namdi. Maka mereka mengaji di setiap malam dan sentiasa bersedia kerana ketakutan di waktu itu anak cucu mereka, isteri dan sebagainya diganggu oleh pihak komunis ini. Maka tidak ada senjata, tidak ada apa yang ada, cuma sebilah parang panjang, tuan-tuan. Di waktu malam mereka mengaji dan terus mengaji dan terus mengaji hingga ke siang. Mereka sentiasa bersiap sedia. Apabila tiba waktu untuk memulakan, untuk menyerang di sesuatu tempat, pahlawan-pahlawan Sungai Manik ini, mereka mandi dengan sebuah tempayan yang diletakkan di dalam surau. Dan menurut ceritanya, air tempayan itu diletakkan satu bahan yang dinamakan pijar. Apabila kita mandi dengan pijar itu, tuan-tuan, badan, menurut ceritanya, badan menjadi kuat, badan menjadi segar, bugar dan sebagainya. Di waktu-waktu biasanya mereka akan bekerja di mana suatu tempat yang mereka pergi itu, kadang-kadang dalam perjalanan untuk ke tempat yang mereka hendak pergi kerja itu mengambil upah potong kayu dan sebagainya. Maka apa yang berlaku? Mereka dihalang oleh sekumpulan komunis yang menurut ceritanya hampir 7-8 orang. Apa yang berlaku di situ? Kepelikan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala berlaku. 7-8 orang komunis ini menggunakan senjata, senapang. Apa yang ada pada pahlawan Sungai Manik ialah hanya parang panjang. Apabila dikeluarkan sahaja parang panjang itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Hanya parang panjang yang bergerak, orangnya tidak nampak. Dan komunis-komunis ini menembak ke atas, tuan-tuan, menembak ke atas. Maka arwahnya Along Hassan ini telah menggunakan parang panjang itu untuk merobek, menetak komunis-komunis ini, tuan-tuan. Maka diceritakan habis badan Along Hassan ini berlumuran dengan darah. Maka ia menjadi pekat bila dibiarkan. Apabila pulang ke rumah, diceritakan dia mandi dengan air pijar. Maka disitulah kehebatan satu perkara yang dinamakan pijar. Maka ketika itu diceritakan juga oleh orang-orang lama ini, tuan-tuan, mereka juga memiliki kulit kerbau landau. Mereka juga, pahlawan-pahlawan ini memiliki kulit kijang putih, pijar dan ayat-ayat Al-Quran yang mereka amalkan, tuan-tuan. Maka pada hari ini, tuan-tuan, suatu ilmu di Kampung Sungai Manik, khususnya di Parit 6 di Sungai Manik batas Kertapi ini, iaitu di tengah-tengahnya ada surau tempat mereka berkumpul dan bersedia untuk mempertahankan tanah Kampung Sungai Manik ini, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya hanya ingin berkongsi pengalaman kerana saya adalah anak jati Sungai Manik dan orang Banjar Kulaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.